Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah ya Ibu kita mulakan majlis ilmu kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi barakati bismillahirrahmanirrahim wa bi syafaati bismillahirrahmanirrahim wa bi sirri bismillahirrahmanirrahim. Irfa' qudratana, irfa' darajatana, yassir umurana, yassir hajatana wa niyatana wa maqsudana, innaka antas samiul alim. Washrah sudurana bi faidil imani bik, warzuqna min haitsu la nahtasib, bi fadlika wa ihsanika wa judika wa karamika ya karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ayah ibu ahli syurga yang dirahmati Allah SWT, kita memanjatkan lafaz alhamdulillah, tanda kita syukur pada Allah SWT atas segala anugerah, rahmat, barakah, nikmat, maghfirah, ajran azimah, macam-macam lagi Allah sediakan untuk kita, memberi peluang kepada kita untuk jadi ahli syurga yang berkualiti. Ada ahli syurga kurang kualiti, saya lah agaknya. Wallahu a'lam. Kita nak cari ahli syurga yang berkualiti, Allahu Akbar. Kalau kita baca Quran tu, terenung satu-satu tadabbur, itulah kualiti dia. Satu hari sahabat jumpa Aisyah, tanya, ya Aisyah Ummul Mukminin, macam mana ya akhlak Rasulullah? Aisyah kata, kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda ni akhlak Quran. Jadi kualiti tu ada pada Quran. Jadi kalau kita baca tadabbur, kita kutip satu, untuk meningkatkan kualiti seorang mukmin. Kita lah mukmin. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dah orang lain tak nak, yang nak lah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pagi ini kita ambil ingatan dari Rasulullah SAW. Baginda bersabda, man qara'a bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, sab'an marrah. Siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, sab'an marrah, 7 kali, di kulli subhi, pada setiap pagi, jannibhu, Allah akan jauhkan daripada sab'ina minal bala, Allah akan jauhkan 70 bala pada hari itu. Jadi banyak balak ni sebab kita tak bismillah. Macam-macam balak kan. Kayu balak lah, kayu balak tombang lah, balak rasuah lah, balak menipu lah, balak bencana sakit lah. Sebab tu lah, tinggal sunnah Nabi, ajaran Nabi, tak berapa nak berkenan baca bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Buka bangun pagi betul buka handset. Jadi jauhlah kita kan.
sambut Maulid tiap tahun. Tapi yalah, kita kena berusaha, kita kena berusaha untuk meningkatkan kualiti mukmin. Kualiti mukmin itu wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Pertama beriman. Wa amilus solihat, beramal salih. Wa tawasau bil haq, pesan-pesan pada kebaikan. Wa tawasau bis sabar. Allah innallaha ma'as sabirin. Tak boleh putus asa, tak boleh kecewa, Bila putus asa kecewa tu dosa lah. Bila sabar tu pahala. Sabar pahala. Tak apalah. Hari ni orang tak nak dengar, tak nak ikut. Lama-lama insya-Allah. Yang nak gerakkan ikut tu Allah. Yang kena bercakap tu kita. InsyaAllah. Mari kita berzikir 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. InsyaAllah kita sentiasa mohon pada Allah, Allah hindarkan kita sebarang balak iman, balak fikir. Karena fikir kita tak betul, tak macam Rasulullah, tak macam Allah. Fikir berdasarkan nafsu, larilah dia. Timing dia tak kena, balancing dia lari. Baiklah, kita ambil sedikit lagi mukadimah ni daripada hadis qudsi, insya-Allah. Hadis qudsi, nasihat dan bimbingan yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Pertama, yaqulullahu ta'ala ya ibna Adam. Allah berkata, hei anak Adam, kita ni lah. Sakit je. Haji Ahmad. Haji Fulan, Haji Fulan. Hadis ni hadis qudsi. Ajibtu liman ayqana bil mauti. Kaifa yafrahu? Aku heran tengok manusia. Allah pun pelik tengok kita ni. Wahai manusia, aku heran, Allah kata. Melihat orang-orang yang yakin mati. Tahu mati. Tak bila masanya. Tapi dia masih bergembira. Berseronok dengan dunia. Tak buat persiapan untuk kematian. Asyik buat persiapan, buat rumah besar. Cantik tak rumah besar tu perlu. Kereta besar perlu. Tapi jangan lupa persiapan besar untuk kematian kita. Alam barzakh kita. Ajibtu wa ajibtu liman ayqana bil hisab. Kaifa yajma'ul mal. Aku heran tengok manusia ni. Dia tahu besok di alam barzakh tu akan dihisab. Di mahsyar besok akan dihisab. Tapi dia sibuk mengumpul harta untuk dirinya. Patut mengumpul harta untuk beli syurga. Carilah harta banyak mana tak apa. Sayyidina Osman jutawan. Hartanya masih ada, tersergam indah. Di Madinah tu kan. Allah. Dan boleh berupaya menampung keperluan umat Islam satu dunia. Jadi kita gunakan harta untuk membeli syurga. Wa ajibtu liman ayqana bil qabri kaifa yadhhab. Aku heran juga tengok manusia ni. Dia percaya akan masuk kubur, tapi dia masih ketawa, tak peduli kubur. Tak peduli hari kesedihan,
hari bersendirian, hari hidup bersama malaikat. Kalau sebelah kita, sebelah amal soleh, selamatlah kita. Kalau bukan sebelah amal soleh, bukan nangkinlah, membantan kita, membelasah kita. Wa ni'azubillah. Ya Allah, selamatkan kami dari azab ini. Wa qina azabannar, wa qina azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Itulah sebahagian panjang adik ni, sikit ya. Peringatan untuk kita. Marilah kita bersiap sedia. Kubur yang semakin hampir, tak berapa saat lagi ya, untuk kita berkarya, berusaha untuk menambah lagi koleksi persiapan kita menghadapi al-maut ya. Ini ada berita kematian kan, Dato' Muhammad Ismail Air Muara meninggal di Bandung. Dah bawa balik lagi, ya. Jadi nak cerita kematian ya. Dato' Ismail tu lagi bersedekah. Saya pernah bawa anak-anak muda ni, Tok, kami anak muda ni nak tolong orang susah kampung ni, ramai rupanya. Kami nak minta bantuan tu, cepat keluar. Nah, ribu-ribu dia bagi. Dia ada dermawan, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Derma-derma ni lah besok mendinding kita dari panas mata, panas mahsyar, mendinding daripada pukulan Munkar Nakir. Bila Munkar Nakir, katalah kita ada salah, layak kena hukum. Nak dibelantan Munkar Nakir, rezeki infak ni lah mendinding kita ya. Tak kira kecil besar, Allah kira ikhlas kita ya. Besar yang ikhlas, kecil yang ikhlas, itu nilai Allah SWT ya. Baik, baiklah kita sambung kupasan buku kita. Maza ya'ni, apa maknanya maza ya'ni intima'i lil Islam, apa maksudnya saya seorang Muslim ya. Kita dah bincang saya naklah Muslim di sudut akidah, dah masuk ke poin yang ke-12 ya. Hari ini poin yang ke-12 insya-Allah. Cari 14 ya. Yang ke-12 ni patiakan mentazkirah kita lah, mentazkirah. Buku ni banyak konsepnya mentazkirah kita, memberi ingatan kepada kita ya. Kok terlupa, kok silap faham kan? Apa maksud akidah? Apa maksud saya berakidah? Maksud saya bertauhid kepada Allah. Maksud saya la ilaha illallah kepada Allah SWT ya. InsyaAllah di samping kita mengenal Allah, mengenal sifat-sifat wajib, sifat harus, sifat mustahil, kita dah belajar itu konsep mempelajari Asmaul Husna kaitan dengan hidup kita ni. Saya awak tambah lagi yang ke-12, saya juga mesti mengabdikan diri kepada Allah. Kualiti akidah apabila seseorang itu mengabdikan diri kepada Allah ya. Dia bukan akidah lisan. Ada orang akidahnya lisan aja, beriman pada Quran tapi tak baca Quran. Ini ada masalah ya, dan sebagainya ya. Baik, dalam membicarakan mengabdikan diri kepada Allah, artinya ada beberapa persoalan yang perlu kita fahami. Antaranya ialah mengapa kita perlu beribadah? Kenapa kita nak mengabdikan diri pada Allah? Ya. Jadi ini dijawab oleh Allah SWT. Antaranya, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana raju liqa Allah. Faman kana raju liqa Rabbih. Falyamal amalan salihan. Wala yusyrik bi ibadati Rabbih ahada. Ini Allah jawab dalam surah Al-Kahfi. Ya.
Mengapa kita mesti mengabdikan diri pada Allah? Kita mesti taat pada Allah, bukan sekadar beriman, aku percaya pada Allah, tapi mesti beribadah. Beribadah hati, beribadah nafsu. Nafsu kena ada ibadah, ada package dia. Hati ada package ibadah dia. Anggota ada package ibadah dia. Minda ni ada package ibadah dia. Jadi seluruh anggota, seluruh yang dipanggil aku, empat lima perkara tu, anggota, zahir, roh, al-qalbu, al-aqlu, al-nafsu, ni dia ada package amalan tersendiri. Kalau hati itu amalan dia ikhlas, amalan dia jujur. Kalau nafsu tu jangan riak, jangan sombong, jangan takabur. Itu amalan dia, insya-Allah. Di ayat tadi, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku hanya seorang manusia seperti kamu. Nabi Muhammad kita ni serupa, ada tangan, ada kaki. Bezanya kamu diwahyukan. Bezanya diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Ini wahyu yang Nabi terima. Oleh itu, siapa yang percaya dan berharap dan akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhan. Pertama, kerana kita nak berjumpa dengan Allah. Liqa. Wa man kana yarju liqa rabbi. Siapa bercita-cita, berharap, berangan-angan, berdoa, beria-ria, yakin nak jumpa dengan Allah, wal ya'bud, naklah dia beribadah. Jadi ibadah ni, ibadah mengabdikan diri pada Allah kerana kita nak bertemu dengan Allah. Kalau siapa tak ada rasa nak bertemu dengan Allah, tak payah ibadah. Tak payah ibadah. Allah pun tak pandang. Ibadah apa? Allah pun tak iktiraf. Ibadah tu kerana kita nak bertemu Allah. Bertemu dengan rahmat Allah, bertemu semasa hidup ni, bertemu dengan maghfirah Allah, bertemu dengan rezeki Allah, bertemu dengan rahmat Allah, dengan barakah Allah, dengan syafaat Allah. Kan? Kita kat dunia ni nak bertemu Allah. Ni bukan cerita bertemu Allah di akhirat saja. Kat dunia ni nak bertemu dengan Allah. Lepas tu kena beribadah. Siapa tak beribadah, dia tak bertemu dengan Allah. Ataupun dia beribadah, dia menyembah benda yang lain, berhala, dia tak bertemu dengan Allah. Siapa yang bersedekah, walaupun 5 sen, walaupun RM1, ikhlas, bertemu dengan Allah. Allah beri dia rahmat, Allah beri dia maghfirah, Allah beri dia barakah, bertambah-tambah lagi rezekinya. Tapi kalau orang beribadah, beri 100,000, tapi nak riak, Allah tak pandang. Itu bukan nak bertemu dengan Allah, nak bertemu dengan manusia, dengan rasa riak. Jadi kita beribadah ni kerana nak bertemu dengan Allah. Allah dekat dengan kita, lebih dekat dari urat marih kita. Allah ada bersama kita. Kan itu kajiannya kan? Allah ada, sifat-sifat Allah tu ada dalam diri kita, ada dalam otak akal kita, ada dalam hati kita, kan? Contoh sifat alim, Allah Maha mengetahui, Allah bagi ilmu. Kan? Dan ilmu Allah menyeluruh sampai darah kita, sampai urat saraf kita. Jadi Allah dekat dengan kita. Waktu ada ahli-ahli sufi, siapa engkau? Aku Allah dia. Itu makam tinggi sangat lah. Saya pun tak berani nak kata. Saya boleh cerita dari segi konsep bagaimana Allah tu, Allah kata, aku lebih hampir dari urat marih kamu. Artinya Asmaul Husna itu touching ourselves, touching our body, touching our need, our hope. Kan? Nak sehat, Allah bagi sehat. So kat mana Allah? Allah sifat Allah nak bagi sehat. Kan? Ini jadi kita naklah sentiasa mengharap untuk bertemu Allah dalam kehidupan kita. Sebab tu diajar oleh Nabi, kita nak banyak, naklah kita bersyukur. Itu cara-cara untuk kita liqa rabbi, untuk bertemu dengan Allah. Bersyukur, bersolat, nak temu dengan Allah ni. Kan? Berzikir, baca Quran, temu dengan Allah.
Jadi kita baca Quran tu bukan nak tunjuk orang, oh aku baca sedap taranum. Tapi kita nak bersembang dengan Allah. Masing-masing mesti berinisiatif untuk bersembang dengan Allah. Beribadah pada Allah, bercakap dengan Allah, mengadu hal pada Allah, merayu pada Allah, menangis pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan semayang hilang, lepas semayang hilang, tak begitu. Dia lanjutan daripada itu, mengadu pada Allah, ya Allah ya Rabbi, kesian si fulan ya Allah, dia dalam kesusahan, kau bantu dia ya Allah. Mengadu pada Allah, ya Allah ya Rabbi, anakku tak sihat ya Allah, kau tolong tunjuk ya Allah ubat apa yang sesuai. Mengadu pada Allah, ya Allah ya Rabbi, aku banyak dosa ya Allah, aku malu ya Allah, ampunkan dosaku, minta ampun pada Allah. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Kana yarju liqa rabbi. Dia nak bertemu dengan Allah di atas sejadah, dalam masjid, luar masjid, di musalla, di rumah, di mana-mana. Ada orang susah, ulur bantuan. Kerana nak bertemu dengan Allah. Ketika itulah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kalau dekat akhirat lagi lah. Diterima amal kita banyak. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sudi kau terima aku. Ngadu begitu dengan Allah. Allah ni tempat kita bermanja. Tempat kita mengadu. Tempat kita berkelana. Orang dengar je, patut pandai-pandaimu lah. Sebab tu aduan pertama dengan Allah SWT. Bertemu dengan Allah. Waktu hidup, bertemu dengan Allah. Waktu kematian, sebab tu kita minta Allah mahtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, ambil nyawaku dalam keadaan husnul khatimah, yang baik. Kan? Kalau Allah tak sebelah kita, su' khatimah. Tapi kalau Allah sebelah kita, Allah makbulkan hajat permintaan kita, mati kita dalam husnul khatimah, dalam kebaikan, dalam bersyahadat, dalam beribadat, dalam sakit, dalam sehat. Sakit itu kematian yang syahid. Jangan susah hati. Kan ada 5 mati syahid. Pertama, mati kerana sakit, dia redha. Dia redha. Allah ampunkan semua dosa-dosa dia. Seolah-olah dia kanak-kanak baru lahir, tak ada dosa, mati pula, mati syahid. Ibu bersalin, mati syahid. Kalau dia mati syahid. Tenggelam di lautan, banjir besar, mati syahid. Balak bencana, puting beliung, pokok roboh, dimpak pokok meninggal, mati syahid. Dan hujung tu Nabi kata, mati syahid peperangan. 5 mati syahid. Cara Allah memimpin kita nak bertemu dengan Allah, tengok, punya terperinci. Jadi kalau kita tak minta husnul khatimah, tak ada rasa nak bertemu dengan Allah, memang Allah pelangkung kita munasabah. Waliyazulillah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Pertama, beribadah pada Allah. Kita mesti beribadah kepada Allah. Kita mesti taat kepada Allah. Pertama sebab kita nak bertemu dengan dia. Bertemu di dunia, bertemu di alam barzakh. Alam barzakh, kan selalu kita sebut alam barzakh. Bila seorang dikapankan, disemadikan di liang lahat, maka amal-amal menderu datang. Solat duduk atas kepala, zakat duduk belah kanan, haji duduk sebelah kiri, amal-amal kebajikan lain duduk sebelah kaki. Makan nakir pun datang nak jumpa kita. Solat tahan, siapa engkau? Aku mau nangkir, takkan kau agak kenal. Enggak bisa, kau enggak bisa kacau dia. Kau minggir. Solat tolak kita. Solat mungkar nangkir. Dari kanan, dari kiri semua ditolak oleh amal kita. Dia pun naik. Ya Allah, si bulan ni gini-gini. Oh, dah malaikat itu rezeki dia. Nikmat amal dia, ikhlas dia. Ini bertemu dengan Allah, bertemu dengan nikmat Allah. Kan? Dekat dunia bertemu dengan nikmat Allah. Taklah Allah mau congok depan kita, tapi kita bertemu dengan dia, dengan asmaul husna dia, dengan kasih sayang dia, dengan rahmat dia. Sama dalam kubur, sama di mahsyar.
Baik. Jam tak hidup je. Gua apa dia je? Jamnya orang-orang. Oh, ada jam. InsyaAllah. Baik. Yang kedua, mengapa kita perlu beribadah? Mengapa kita wajib beribadah? Ya? Sampai Allah paksa kita wajib. Ya? Wajib. Kenapa? Ya? Kalau tak, ikutmu lah. Ada juga Allah kata dalam Quran, surah apa tu? Ikutmu lah, nak baik ke nak jahat. Dah khabar banyak lah tak nak ikut juga. Ya Rasulullah beritahu mereka, ikutmu lah. Ya? Yang kedua, supaya kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu tujuan kita beribadah kepada Allah SWT. Allah nak pastikan kita ni tak patutlah masuk neraka. Hamba yang baik-baik ni. Allah pun bijaksana, berbudi bahasa. Allah pun kasih kepada kita, sayang pada kita. Ya? Amal tak banyak, dosa banyak, tapi Allah ampun dosa. Kerana dia sayang kita. Kalau tak, biarlah. Biarlah. Bawalah dosa tu namanya kiamat. Tapi Allah ada package keampunan. Datang Ramadan, ampun dosa-dosa. Datang Jumaat, ampun dosa-dosa. Datang Aidil-Adha, ampun dosa-dosa. Bertemu dua sahabat atau tiga dan berbagainya, hapus dosa-dosa. Ya? Beli barang-barang untuk keluarga di rumah, hapus dosa. Tengok betapa sayang Allah pada kita. Kan? Allah nak beritahu pada kita bahawa kita ni tak patut masuk neraka. Ya? Tak wajar, tak layak, tak patut. Tapi manusia nak juga apa nak kata? Bukan nak juga, mainlah. Ya? Waliyahzubillah. Jadi kita naklah sentiasa berdoa pada Allah, wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar, innaka la tukhliful mi'ad, wa qina azabannar, wa qina azabil qabr, wa qina azabil qabr, wa qina azabil mahsyar, wa qina azabin nar, wa qina azabad dunya. Azab dunia ni pun tak mampu kita nak meladeni kan, tak mampu nak menahan. Ya? Kecundang kita. Ya? Jadi mengapa kita mesti beribadah? Kerana kita nak jauhkan diri kita dari api neraka. Surah Al-Mu'min ayat 23, ayat 60. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan, sedang hati mereka gemetar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan, apa yang kita buat, apa yang kita beri, apa yang kita tolong, apa yang kita zikir, apa yang kita doa, apa yang kita harap. Ya? Hati mereka gemetar. Semayang jadi takut. Bukan takut tinggal semayang, takut Allah tak terima. Zikir tu kerana kita takut, gemetar. Berzakat tu kerana kita takut. Takut azab Allah. Ya? Tolong orang tu kerana kita takut azab Allah. Tak tolong, azab. Ya? Kan ada kisah orang muflis tu kan? Nabi tanya para sahabat, kamu tahu ke muflis? Sahabat confident jawab, aku tahu ya Rasulullah, muflis tu tak ada duit. Nabi kata bukan tu muflis. Muflis ni bawa pahala banyak, di mahsyar besok timbang amal pahala kita banyak, tapi akhirnya orang minta sikit. Orang ni datang minta, orang ni datang minta. Kenapa minta? Sebab kita menganiaya dia, kita tak tolong dia, tak peduli dia, memasang muka dengan dia, mengumpat dia, menuduh dia, mengedik dia. Habislah pahala kita. Ya? Jadi naklah kita beramal ni dengan rasa gemetar. Ini kena latih lah tuan-tuan. Saya pun tak sampai lagi. Tapi Allah cerita kita lah. Kan? Allah cerita kita. Gemetar ni maknanya adalah rasa mengharap,
rasa mengharap Allah jauhkan dari azab api neraka. Komentar ni dia sangat apa ni panggil subjektif. Kalau para sahabat dulu gemetar dia menangis, solat menangis, kita solat ketawa lagi, main handset lagi, tak gemetar. Sahabat solat, wali-wali solat dia nangis, Rasulullah solat dia nangis, gemetar. Jadi nak tahap tu kita kena berusaha, kena minta, kena doa supaya kita ni ada rasa gemetar. Baca Quran tu rasa gemetar. Kalau rasa, baca Quran kerana nak pahala-pahala tu tak datang gemetar tu. Baca Quran kerana nak kejar pahala tak datang gemetar. Baca Quran ni kan tadabbur. Ya Allah ya Rabbi, aku tak buat lagi ni ya Allah. Bila sampai azabun nar, ya Allah jauhkan aku dari azab, barulah boleh menangis. Kan? La'allakum tuflihun, ya Allah, beri aku peluang untuk beramal supaya aku berjaya. Tuflihun, kamu berjaya. Jadi kita berinteraksi dengan Quran. Itu yang kata gelentak apa? Apa tadi? Allah, gementar gementar. Dia ada gelombang, ada respon. Ada respon. Kalau berpuasa, ya Allah, kau terimalah puasa aku. Itu gemetar hatinya. Dia takut puasa, Allah tak pandang. Dia takut, gemetar. Bila dengar hadis-hadis Nabi, ya Allah ya Rabbi ampun ya Allah, banyak lagi aku tak buat ya Allah macam Nabi-Mu. Ini hati yang gemetar, yang respon. Dia terus respon. Dia mengaku kelemahan dia, mengaku dia tertinggal. Lepas tu dia minta ampun. Lepas tu dia berdoa, ya Allah beri aku kekuatan boleh beramal. Tak kerap pun, paling tidak sekali. Kan ada hadis semayang tasbih hari-hari, tak mampu seminggu sekali, tak mampu sebulan sekali, setahun sekali, 10 tahun sekali, tak mampu juga semua hidup sekali. Atau gementar hati dia. Dia berkira-kira begitu yang Nabi ajar kepada kita. Itu masuk gemetar. Apa respon kita? Yang ketiga disebabkan faktor ketiga, kita mesti akan kembali pada Allah. Kita beribadah ni sebab kita akan kembali pada Allah SWT. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan jumpa Allah. Kita akan menghadap Allah. Allah nak pandang kita tak? Allah nak panggil kita tak? Allah nak jemput kita tak? Siapa boleh tolong kita bertemu dengan Allah? Kan? Itu yang kita kena beribadah tu. Nak bertemu dengan Allah ni antaranya ialah Al-Quran itu besok memimpin tangan sampai di Jabal Rahmah bertemu dengan Allah. Quran pimpin kita. Itu kena Quran ni tak boleh tinggal. Sebab Quran besok akan pimpin tangan kita seorang-seorang ni. Ya Allah ya Rabbi, si fulan ni dulu Quran tak lekang. Hari-hari dibaca, hari-hari dia tadabbur, hari-hari dia baca, hari-hari dia peluk aku, dia baca aku, dia simpan aku, dia cium aku, dia bertadabbur dengan aku. Quran cakap dengan Allah. Ya Allah, Engkau beri dia mahkota, beri dia tajal mulk, maka Allah beri dia mahkota. Quran akan berbicara dengan Allah untuk kita. Ini orang yang yakin akan bertemu dengan Allah. Dia akan buat persiapan. Persiapan dan persiapan. InsyaAllah. Kalau di mahsyar besok matahari sejengkal, apa persiapan kita? Persiapan kita baca surah Al-Baqarah, baca surah Al-Imran. Sampai Nabi kata boleh hafaz lagi first class. Tak boleh hafaz baca dan baca. Besok dia jadi Nabi kata macam kepak ajnihatiha, macam kepak burung menutup matahari sejengkal. Nak bertemu dengan Allah. Kembali pada Allah. Kita yakin kembali pada Allah. Maka kita membuat persiapan dengan sebagai amal ibadah yang telah ditunjukkan
oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, beribadah pada Allah kerana Allah memiliki kekuasaan. Rabbus samawati wal ard. Kita beribadah kerana Allah ni, kepada Allah kerana Allah pemilik bumi dan langit. Allah pemilik segala isinya. Kan dalam doa tahajud, Allahumma lakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihinna. Puji-pujian hanya bagimu ya Allah, engkau lah pemilik bumi dan langit dan segala isinya. Apa kita manusia nak sombong dengan Allah, tak mau beribadah, tak mau berzikir, tak mau mengaji Quran, tak mau bersedekah, tak mau tolong orang? Apa halnya kita ni? Ada masalah kita ni. Waliyahzubillah. Kita mohon Allah bimbing kita untuk menjadi mukmin yang berkualiti. Jadi kalau dah semua milik Allah, kita numpang aja. Kalau kita numpang rumah orang, takkanlah kita nak jadi something kan? Kita mesti malu kan? Malu dengan tuan rumah kan? Duduk diam je, suruh minum pun lambat nak ambil kan? Sebab kita ada maruah kan? Taklah kita pergi rumah orang, terus pergi dapur, buat pancur Milo, goreng macam-macam rumah orang. Viral lah, kejap je viral satu dunia. Ada manusia hodoh datang rumah aku. Jadi kita dengan beradab sopan dengan pencipta, dengan pemilik, caranya beribadah. Seterusnya kita mesti beribadah kerana Allah Maha melihat. Apa yang ada di hati kita terlintas pun Allah lihat, Allah dengar. Apa lagi yang orang boleh tengok? Yang orang tak boleh tengok, tak boleh dengar pun Allah dengar, Allah lihat. Apa lagi yang orang lihat? Yang orang boleh viralkan. Oleh sebab itu naklah kita banyakkan beribadah. Wa kafa billahi syahida bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum la ghafili. Allah mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam hatimu, di luar hatimu. Kamu boleh nampak, kamu tak boleh nampak, di langit, di bumi, segalanya. Allah itu, cukuplah Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi, kita beribadah ni, kita nak Allah jadi saksi pada kita. Membela kita. Macam masuk mahkamah, kita nak jadi saksi. Cari saksi, cari peguam bela, cari saksi-saksi. Jadi di mahkamah Allah besok, siapa nak bela kita? Siapa nak saksi kita? Allah. Macam mana Allah nak saksikan kita? Rekod amal kita. Jadi rekod amal tu mengajar kepada manusia betapa Allah itu sangat cermat. Kalau tak ada rekod, Allah tahu. Allah ingat, Allah tak lupa, Allah tak lalai. Tahu. Bilion manusia semua Allah tahu. Tapi kenapa ada rekod? Nak melayan watak manusia. Bagaimana manusia itu? Apa bukti? Apa bukti? Jadi mencatat amal tu bukan satu kewajipan bagi Allah. Cuma nak melayan perasaan kita sebagai manusia. Allah sangat bijaksana, sangat mengetahui. Dia tak alpa, tak lalai dengan apa yang kita fikirkan, apa yang kita buat. Baik. Apa yang menyebabkan? Soalan kedua kita nak bincang begini, insya-Allah ada 10 minit lagi. Apa yang menyebabkan manusia terhijab dari beribadah? Manusia payah nak beribadah. Pertama kata Imam Al-Ghazali, kerana kejahilan. Sebab tu ayat pertama Allah bagi pada Nabi, Iqra. Ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat pertama yang turun ialah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi. Bismi itu bismillah. Baca kerana Allah. Belajar ni kerana nak kenal Allah, nak beribadah kepada Allah, kerana nak berjumpa dengan Allah. Ayah ibu datang masjid ni, beribadah ni, semayangnya, zikirnya, berkuliah ni kerana nak jumpa Allah, kerana nak minta saksi Allah SWT. Sebab tu ada asyhadu an la ilaha illallah. Inilah saksi yang paling tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah.
Jadi ilmu ni sangat penting. Membimbing kita banyak perkara. Nak berjaya dengan ilmu. Nak berjaya dunia dengan ilmu. Nak berjaya akhirat dengan ilmu. Dua-dua dengan ilmu. Ilmu ni sangat dua lah. Saya tak kupas ni. Kongsi sebuah hadis Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Cari ilmu ni wajib. Semayang fardu itu wajib. Puasa Ramadan itu wajib. Cari ilmu itu wajib. Ala kulli muslim. Setiap orang muslim wajib cari ilmu. Wajib cari ilmu nak bertemu dengan Allah. Wajib. Jangan besok tak jumpa jalan. Siratal mustaqim tak jumpa. Jumpanya nar. Waliyazubillah. Ya Allah wa qina azabannar wa qina azabannar. Kita nak hidup kita dalam rahmat Allah, dalam maghfirah Allah, di alam kubur dengan nikmat Allah, di mahsyar dengan lindungan Al-Quran, terus dijemput masuk ke syurga. Allahu Akbar. Itulah jalan yang Nabi ajar untuk kita. Yang kedua, pertama tadi sebab ilmu. Ilmu dia kurang. Kalau kurang, dikuranglah nak beribadah. Dia tak erti nak beribadah. Yang kedua, sebab dosa. Dosa ni menyebabkan orang malu nak beribadah. Kita jumpa orang berbahasa begitu. Malu nak pergi masjid. Aku banyak dosa. Malu dia. Bagus malu tu. Tapi jangan lupa Allah sediakan package maghfirah keampunan. Kalau kita lagi malu nak beribadah, dah tahu banyak dosa, malu nak beribadah, malu nak istighfar, tu macam mana nak tolong tu? Sendirilah kena tolong kan. Kena banyak istighfar, tahu ada dosa, ada salah, dengar orang minta maaf, dengar Allah astagfirullah, keluarkan zakat, sedekah, banyakkan zikir, banyakkan istighfar, banyakkan Fatihah, banyakkan bismillah, banyakkan doa-doa, supaya Allah hapuskan dosa. Jangan susah dengan dosa, sebab memang perangai manusia. Allah pun kata, aku tak heran manusia buat dosa. Allah kata. Ada dalam kitab Tamil Ghafilin ayat ni. Aku tak heran, wahai Nabi-Nabi, aku tak heran manusia ni buat dosa. Yang aku heran kenapa dia tak mau bertaubat. Kan? Dengan taubat itu boleh menghapuskan semua dosa. Itulah pemurahnya Allah SWT. Kasihnya Allah pada kita. Jadi, kita tinggal yang ni, insyaAllah. Kita nak pergi sebab terusnya mengapa manusia sukar nak beribadah. Kerana ada hijab syaitan. Syaitan ni musuh pertama kita. Sehingga disebut peperangan yang jihad yang paling besar, jihad melawan syaitan, melawan nafsu. Sebab dia ada bersama kita 24 jam. Kita celik dia ada, kita tidur dia ada, kita bangun ada, kita makan dia ada, 24 jam. Dia masuk ikut lubang roma syaitan. Ni gangguan syaitan pun satu perkara yang perlu kita beri perhatian. Sebab tu Allah ajar kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini sebagian ayat yang Nabi ajar untuk menghalau syaitan. Kan? Batu tok kita dulu, tok saya Haji Qudari, sekolah tadika pun tak pernah jumpa dulu. Mana ada sekolah tadika? Tak sekolah pun. Dia belajar kat madrasah dekat surau masjid. Tok guru yang datang sini lah ajar. Itulah ilmu.
Dia boleh baca Quran, untuk guru mengajar Quran. Tapi dia punya zikir ni Allahu Akbar. Cucu dengar, mendengung bacaan dia. Quran tiap asar dia baca. Inilah zikir-zikir yang dibuat, yang dia amalkan untuk menjaga keluarga dia dari gangguan syaitan. Banyakkan Fatihah, banyakkan ayat kursi, sebelum tidur baca ayat kursi untuk anak-anak cucu kecil kita. Sebelum tidur doakan anak cucu cicit selamat dari gangguan syaitan. Anak cucu cicit ni kena dengarkan ayat Quran. Panggil dia peluk, baca Quran. Kat telinga dia, kanan kiri, azan lagi, qamat lagi, azan lagi, qamat lagi. Peluk dia, masa sedap peluk kan, peluk lah. Dah besar kan, dia peluk kita. Peluk dia, kita ngaji. Main jom ngaji ngatuk dia. Dia datang. Terah diri, kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kat telinga. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sambung lagi. Sambung. Kalau nak sambung. Jadi, ini cara kita nak menjauhkan, menghindarkan diri dari syaitan. Cara seterusnya, jangan layan perasaan syaitan. Layan. Orang mengumpat, kita layan. Orang viral yang tak elok-elok, kita layan. Nanti kita melayan syaitan itu. Syaitan suka. Suka. Aku berjaya. Kamasali syaitanil ladzi kamasali syaitana iz qala lin-nasi kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbul alamin. Syaitan punya mainan. Dia punya bunga-bunga silat dia kan. Sepertilah Allah kata dalam surah Al-Hashr, sepertilah perangai syaitan bila dia berbisik dengan manusia, iz qala lin-nasi kfur, kau kafir lah, kau tak payahlah semayang, lambat lagi, kau muda lagi apa? Ramai orang tua baru nak semayang, apa kau susah-susah, kau pun main, enjoy. Ini bisikan syaitan. Walamma kafar, maka setelah dia, orang itu berjaya dihasut, dipujuk melalui bisikan di hati dia, pun dia mau kata, qala inni apa? Aku berlepas diri daripada kamu. Aku pun takut ke Allah. Yang kau tak takut apa hal? Buka surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr. Macam mana mainan syaitan. Berbisik di hati kita, di minda kita. Pandai dia bisik. Sampai kita manut lah. Manusia ni manut. Bisikan syaitan. Bisikan Tok Guru dah tahun depan lah. Nantilah ni tahun depan boleh buat ni. Kalau Tok Guru bisik kan, dia menepis. Kalau dengan syaitan tak boleh tepis, dia ikut. Kecuali kita sedar diri. Itu adalah bisikan syaitan. Jadi bisikan syaitan ni menyebabkan kita sukar untuk beribadah. Sebab tu kita kena banyak berlindung dengan Allah SWT daripada musuh. Allah yang paling jahat ni syaitan. Musuh yang paling jahat. Yang paling Allah murka. Tapi dia pandai merayu dekat Allah. Ya Allah, tak apalah engkau buang aku dari syurga, tapi engkau berilah aku peluang. Berilah aku peluang, aku pujuk anak-anak Adam ni. Biar ikut aku. Allah kata buatlah. Buatlah setakat mampu. Kecuali orang-orang yang soleh. Sebab tu kita kena cuk diri kita ni supaya Allah iktiraf kita sebagai orang soleh. Supaya syaitan tak berani kacau kita. Nak dapat kategori soleh, banyaklah tugas kita. Bertahun-tahun sepanjang umur hidup kita. Banyaklah tugas kita. Dengan amalnya, dengan niatnya, dengan sebagainya. InsyaAllah. Sekali lagi saya nak kongsi apa ni? Basyariah. Saya nak kongsi. Ini pun saya nak kongsi juga pagi ni. Basyariah. Basyariah. Hijab basyariah. Basyar ni, basyarun. Pemandangan. Kena hijab. Basyariah ni dia kata sifat tercela. Sifat mazmumah. Pandangan mata. Basyariah ni merujuk
Basyariah ni merujuk kepada hati, pandangan hati, bukan mata, hati. Hati. Hati manusia. So hati manusia ni ada dua pandangan. Satu pandangan mazmumah, dia kata sifat mazmumah. Yang kedua mahmudah. Ni sangat kita kena jaga. Jangan sampai solat kita Allah tak pandang kerana mazmumah kita. Mazmumah ni pegangan hodoh hati. Sifat angkuh, dia angkuh. Itu payah nak beribadah tu. Angkuh lah. Angkuh sombong, takabur, riak, ujub, bangga dengan dosa dia, bangga dengan dunia dia. Masjid pun tak larat nak singgah. Keretanya besar-besar. Ini besok kereta-kereta ni rajang kita dalam api neraka. Awak tak pernah bawa dia berziarah rumah Allah. Jadi berhati-hati dengan hijab basyariah ni, sifat-sifat mazmumah. Kita naklah berusaha untuk dapat sifat-sifat mahmudah, sifat bersyukur, baik hati, muliakan orang. Orang ni semua tinggi. Aku paling rendah. Kalau tuan-tuan boleh macam tu Allah. Tengok Nabi. Nabi kan Rasul. Macam mana Rasul, Nabi merendahkan diri. Dia jumpa orang miskin. Suap nasi, sius. Sampai suap. Pergi rumah, masakkan. Tu. Punya merendah diri. Dah lah dibantu. Dimasakkan lagi. Nenek tu sakit, masak. Suap lagi. Allah. Nenek terus beriman. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia meredah. Daksud dalam satu perangan daksud. Muhammad, siapa boleh tahan? Siapa boleh jauhkan pedang ni dari nyawa engkau? Nabi Muhammad, Allah. Gementar daksud. Nabi ambil pedang pula. Daksud, macam mana sekarang? Kau boleh selamat dari pedang ni? Terus dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh aja Nabi pancungkan. Tapi Nabi tak pancung. Sampai dia bersyahadat. Itulah sahabat, kehidupan kita banyak yang perlu kita bicarakan untuk menghiasi kualiti iman kita, kualiti amal kita, kualiti rajak kita pada Allah, nak bertemu dengan Allah. Itu yang paling tinggi, paling mahal. Nak bertemu dengan Allah, nak minta ampun di dunia, nak bertemu dengan Allah supaya Allah terima amal kita, Allah jadi saksi pada kita. Amal-amal besok jadi syafaat menolong kita. Jadi banyakkan amal kita. Sikit tak apa tapi berterusan. Macam Syekh Habib apa kata tu, selawat. Dia cuba kira matematiknya. Dia kira selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 100 kali, 1 hari. Alah, dia kata 4 minit je. Tapi manusia punya liar. Tunggu maulid tahun depan. Sallallahu alaihi. Jadi kalau Allah murka tu munasabah. Jadi bukan kerana Allah tu benci kita, tapi kerana Allah murka perangai kita. Yang jauh pada Allah, jauh harapan kita pada Allah, tak peduli Allah, tak kisah Allah, tak jenguk Allah, tak panggil Allah, tak mengadu pada Allah. Ini penyakit masyarakat. Jadi kita harap Allah terima amal kita. Allahumma adkhilnal jannah wa qina azabannar. Allahumma adkhilnal jannah wa qina azabannar. Alhamdulillahillazi 'adda lil mu'minin maghfiratan ajran 'aziman jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Alhamdulillahillazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih yang sekalian.